Assalamualaikum, nama saya Syahidah Shikimati Rosli. Nombor matrik saya E2022-20308553. So, hari ini saya nak bentangkan pasal penerangan tentang halangan dalam komunikasi dan juga contoh yang boleh berlaku dalam konteks sukan dan kejurulatihan. Okay, dalam topik halangan dalam komunikasi ni, ada 4 jenis bentuk halangan komunikasi. Antaranya adalah fizikal, sosiologikal, psychological dan juga semantik. Okey, untuk bentuk halangan komunikasi fizikal, dia adalah merujuk kepada halangan terhadap proses komunikasi secara fizikal, iaitu gangguan secara nyata dan langsung. Sebagai contoh, contohnya gangguan radio, gangguan televisyen ataupun gangguan mesin, maksudnya daripada persekitaran lah. Lepas tu bunyi bising tu akan menyebabkan maklumat yang hendak disampaikan tu terganggu dan menjadi kurang jelas. So kesan dia, mesej yang nak disampaikan tu akan susah untuk difahami. Maksudnya penerima yang nak menerima mesej tu, dia macam susah nak faham apa yang orang tu nak cuba sampaikan. Okey, contoh fizikal dalam konteks sukan dan kejurulatihan ialah jarak fizikal, iaitu jarak fizikal antara atlet dan juga jurulatih, terutamanya dalam sukan berpasukan ataupun dekat padang besar, contohnya macam olahraga, sukan olahraga. Dia boleh menghalang komunikasi yang berkesan, terutamanya jika tiada cara komunikasi jarak jauh yang mencukupi. So kalau macam atlet dengan jurulatih tu nak bercakap, tapi jarak antara diorang tu jauh, so dia akan menghalang lah komunikasi tu. Okay, seterusnya bentuk halangan dalam komunikasi psikologikal. Dia timbul disebabkan oleh pemikiran dan juga tanggapan yang berbeza antara penghantar mesej dan juga penerima mesej. Tanggapan individu ni dipengaruhi oleh 4 perkara, iaitu latar belakang pendidikan, budaya, kepercayaan dan juga pengalaman hidup individu tersebut. Contohnya macam bunyi loceng kecemasan kebakaran. Seseorang yang pernah terlibat dalam kejadian kebakaran mungkin akan berasa cemas apabila mendengar loceng kecemasan kebakaran ni dan terus meninggalkan tempat kerjanya dengan secepat mungkin ataupun tempat yang diduduk secepat mungkin. Tapi untuk orang yang tidak pernah terlibat dengan kejadian kebakaran mungkin akan membiasakan diri dengan loceng bunyi kecemasan kebakaran ni dan akan teruskan duduk kat situ ataupun teruskan kerja dia kat situ tanpa contoh psikologikal dalam konteks sukan dan kejurulatihan. Contoh dia adalah kebimbangan prestasi. Atlet ataupun jurulatih ni mungkin akan mengalami tahap kebimbangan ataupun ketegangan yang tinggi berkaitan prestasi mereka, yang boleh mengganggu keupayaan mereka untuk berkomunikasi dengan jelas dan berkesan. Jadi disebabkan fikiran mereka terganggu, so komunikasi mereka pun akan kurang berkesan. Seterusnya, bentuk halangan dalam komunikasi sosiologikal. Hal ini timbul disebabkan oleh perbezaan dari segi persekitaran budaya dan sosial antara individu dengan individu yang lain. Halangan sosiologikal ni dapat dilihat daripada 7 aspek, iaitu perbezaan umur, perbezaan budaya, perbezaan jantina, perbezaan kaum, perbezaan agama, perbezaan taraf hidup dan juga perbezaan latar belakang pendidikan. Contohnya seperti orang yang membahasakan diri sebagai aku apabila bercakap dengan ibu bapa adalah tidak menjadi satu kesalahan, walaupun tindakan ini mungkin akan dianggap satu tindakan ataupun ucapan yang biadab di daerah lain. Seterusnya, sosiologikal dalam konteks sukan dan kejurulatihan, iaitu perbezaan budaya. Contohnya macam atlet atau jurulatih yang berasal daripada latar belakang budaya yang berbeza mungkin mempunyai norma ataupun nilai serta komunikasi yang berbeza yang boleh menghalang kesefahaman ataupun kerjasama. So yang terakhir sekali ialah bentuk halangan dalam komunikasi semantik. Dia adalah merupakan kajian tentang makna dan pilihan perkataan.
halangan semantik merupakan kesukaran untuk memilih kata atau perkataan yang betul apabila ingin mengucapkan sesuatu ataupun menulis sesuatu mesej. Contohnya macam penggunaan perkataan jargon oleh orang yang berpengetahuan khusus seperti mereka perisian komputer yang menyulitkan komunikasi yang berkesan. Seterusnya adalah semantik dalam konteks sukan dan kejurulatihan. Contohnya ialah istilah teknikal yang kompleks, iaitu penggunaan istilah teknikal yang kompleks ataupun khusus dalam sukan ataupun kejurulatihan mungkin sukar difahami oleh orang yang tidak biasa dengan istilah tersebut, yang mengakibatkan kekeliruan dan juga salah faham.